Di sinilah tempat kita berbahas. Di sinilah tempat kita memberitahu rakyat. Di sinilah tempat kita membuktikan segala kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Tuan Jeffrey pada hari ini. Kita jumpa lagi. Jumpa lagi ya. Ya. Sebab kenapa saya jumpa Tuan Jeffrey? Sebab semalam persidangan DUN Sabah. Jadi Tuan Jeffrey berkenaan RUU Bekalan Elektrik 2024. Bagaimana pandangan Tuan Jeffrey berkenaan semalam di Betang? Okey, pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bro Aris. Ya. Dan kita berjumpa lagi dengan berkupi-kupi. Betul. Santai-santai. Santai-santai. Ya, semalam hangat dipanggil trending dah dalam media massa mengenai apa yang berlaku di Dewan Undangan Negeri. Jadi saya juga ingin mengambil kesempatan lah untuk memberikan sedikit komen tentang tarif elektrik di negeri Sabah. Kerana saya adalah mantan BOD Sabah Elektrik. Jadi sudah tentu ada sedikit maklumat yang boleh saya maklumkan. Apa yang berlaku sekarang ialah mengenai ICPT surcharge di surcharge rate domestik. Maksudnya ICPT ni ialah penggunaan tenaga yang tidak seimbang. Maksudnya ada pelepasan tenaga yang tidak seimbang yang menyebabkan kos bahan api untuk menjana elektrik ni berlebihan. Jadi saya dimaklumkan Kabinet Kerajaan Persekutuan telah bersetuju tentang ICPT surcharge rate untuk domestik. Jadi dia telah berkuat kuasa untuk tempoh 6 bulan. Tempoh 6 bulan. Saya semalam bila melihat di Dewan Undangan Negeri, saya tidak menyalahkan juga YB Dun Sri Tanjung. Dia ingin bertanya tentang mengenai tarif. Tarif elektrik dalam tempoh 6 bulan itu. Sepatutnya persoalan-persoalan yang seperti ini yang masih lagi kita rakyat negeri Sabah ni masih lagi tidak faham. Apa itu ICPT, betul. Apa itu yang sekarang domestic rate, apa charge yang dikenakan. Rakyat Sabah tidak tahu. Betul. Jadi bagi saya tidak juga mempersalahkan Sabah Elektrik kerana penglibatan khusus ni menetapkan harga ini dibuat oleh Suruhanjaya Tenaga Persekutuan. Saya dimaklumkan juga, baru saya mengetahui tadi bahawa Suruhanjaya Tenaga Negeri Sabah telah berkuat kuasa tadi. Betul. Jadi bila saya melihat kandungan maklumat menyatakan bahawa Suruhanjaya Tenaga Negeri ini melibatkan ekonomi, kawalan dan keselamatan tentang tenaga elektrik di negeri Sabah. Jadi apa yang saya tidak nampak di situ ialah tentang tarif. Adakah Suruhanjaya Tenaga Negeri Sabah ini boleh juga mengawal tarif harga? Betul. Tarif itu harga yang elektrik. Rakyat mahu tu. Jadi bagi saya penerangan perlu ada daripada kerajaan yang memimpin sekarang. Jadi bagi saya ingin sedikit komen tentang tenaga elektrik, tarif ini. Saya dimaklumkan bahawa users above yang menggunakan 1,500 kilowatt ke atas akan dikenakan charge baru iaitu lebih kurang 7.21 sen per kilowatt. Jadi bagi saya ingin mencadangkanlah kalau boleh. Mencadangkan Suruhanjaya Tenaga perlu turun ke lapangan. Sebab situasi negeri Sabah ni agak berbeza. Betul. Situasi di negeri Sabah ni agak berbeza. Di antaranya, kita ada perumahan-perumahan low cost. Kita ada PPR. Betul. Kita ada pelbagai kos-kos rumah murah. Kerana kemampuan membeli rumah-rumah kos mahal ni masih lagi di tahap yang rendah. Jadi bagi saya surcharge yang dikenakan tu agak sedikit tinggi. Membebankan rakyat Sabah. Dia bukan juga dipanggil beban. Dia maksudnya di sini dia ingin mengajar rakyat Sabah untuk berjimat cermat tentang tenaga elektrik. Tetapi apa yang saya boleh nyatakan, perubahan daripada 2.11 sen per kilowatt ke 7.21 sen ni agak tinggi. Gap dia agak tinggi. Kenapa tidak dalam tempoh 6 bulan ini dibuat tempoh kajian. Maksudnya
kalau kita ada selalunya pilot project. Maksudnya pilot project maksudnya dalam tempoh 3 bulan pertama ni rate yang ditetapkan yang begini. Lepas tu tempoh 3 bulan kemudian rate yang begini. Saya faham rate ini ditetapkan mengikut best harga minyak semasa dunia. Jadi tetapi apa tugas kita sebagai seorang pemimpin ataupun pemerintah di kerajaan? Sudah tentu cadangan-cadangan yang sepatutnya perlu dicadangkan kepada Suruhanjaya Tenaga Persekutuan. Dan sekarang kita ada Suruhanjaya Tenaga Negeri. Jadi mana Suruhanjaya Tenaga Negeri, adakah dia mempunyai kuasa untuk mengawal tarif ini? Kalau dia boleh mengawal tarif, perlu ada bancian, maksudnya kalau boleh kita nyatakan contoh sebagai public inquiry. Okey. So itu untuk dipanggil domestic consumer, maksudnya pengguna seperti kita. Rumah kita. Betul. Kita faham ada rumah di Sabah ni kadang-kadang rumah ni bersambung-sambung. Maksudnya bila majoritinya anak-anak pun duduk di rumah itu dan sambung rumah. Jadi penggunaan elektrik ni akan melangkaui yang lebih tinggi. Okey. Maksudnya saya mintalah Suruhanjaya Tenaga kalau boleh kalau tidak membebankan by zoning. Pantai timur macam mana, utaranya macam mana, pantai barat selatan macam mana, di pendalaman macam mana ataupun macam mana caranya. Dan yang paling penting ialah penerangan daripada Suruhanjaya Tenaga. Jadi sekarang dah ada Suruhanjaya Tenaga Negeri. Betul. Saya minta Suruhanjaya Tenaga Negeri untuk bekerja. Turun ke lapangan, beritahu rakyat apa sebenarnya yang berlaku. Sebab rakyat tidak tahu apa maksud ICPT. Dan yang berpandukan kepada IBR, rakyat tidak tahu langsung. Betul. Rakyat tidak langsung tahu. Itu saya Tahu rakyat berapa tarif harga? Saya percaya 100%. Sebab bila rate ini begini. Okey, so memandangkan kita sekarang ni menghadapi masalah air. Saya ni melihat sini industri untuk water and sewerage pun dinaikkan daripada 2.11 sen kepada 7.21 sen. Maksudnya yang melebihi penggunaan 1,500 kilowatt. Jadi maksud saya penggunaan untuk industri water dan sewerage ni, kita menghadapi masalah air sekarang di negeri Sabah. Dan kita tidak tahu bila boleh diselesaikan masalah ini. Jika tekanan diberikan kepada penggunaan penggunaan pam tekanan. Kalau tekanan rendah, kadang-kadang pam ni kita terpaksa menggunakan lebih daripada kebiasaannya. Sudah tentu penggunaannya akan melebihi daripada 1,500. Dan ini akan memberi kesan kepada seperti saya melihat kepada kilang-kilang ataupun saya tidak faham adakah ini juga dikenakan kepada rumah-rumah. Maksudnya PPR. Saya dimaklumkan banyak PPR sekarang di negeri Sabah ni yang mengalami masalah air dan sewerage. Saya takut kalau kita pihak yang tertentu tidak dapat menampung nilai sewerage tu, kemungkinan akan berlaku sesuatu yang tidak baik pula. Jadi bagi saya ingin memberikan pandangan dan cadangan supaya harga ni dikaji semula. Dan kerajaan negeri kena main peranan lah. Kerajaan negeri kena main peranan mencadangkan kepada Suruhanjaya Tenaga. Jika Suruhanjaya Tenaga Persekutuan sudah turun kuasa kepada Suruhanjaya Tenaga Negeri, itu lebih mudah untuk kita mengawal tentang tarif ni. Begitu juga tentang public lighting, village street light, public lighting meter and then public lighting unmeter. Ini sudahlah kita mengalami banyak tempat masalah gelap kan. Jadi kalaulah ini pun nanti menjadi kawalan kita, sudah tentu ada kampung-kampung juga yang tidak bercahaya dengan lampu. Jadi saya bersetuju, pada dasarnya saya bersetuju sebab penampungan misalnya, sebab saya SSB tidak berkuasa tentang tarif harga ni. SSB langsung tidak berkuasa, tetapi SSB ialah pelaksana, maksudnya yang supply elektrik. Jadi kalau supply elektrik, kalau dia terpaksa mengawal keadaan ini, bermakna ada tempat juga perlu dikawal, tidak ada cahaya supaya pengurangan kos penggunaan. Jadi bagi saya ada pro dengan kontranya di Dewan Persidangan DUN itu, dan ada keperluan untuk kita memberitahu kepada rakyat. Betul. Sebaik mungkin.
supaya rakyat faham dengan situasi sekarang. Apa sebenarnya ICPT? Apa sebenarnya IBR? Rakyat perlu tahu. Jadi penerangan ini perlu dibuat oleh semua agensi-agensi kerajaan negeri. Apalagi kita sudah ada Suruhanjaya Tenaga Negeri yang diperkatakan bahawa ada 70 orang staf. 70. Betul. Apa salahnya 70 turun ke lapangan untuk jelaskan apa yang sebenarnya berlaku di negeri Sabah. Jadi itu sebenarnya apa yang berlaku di Dewan Dun. Dan saya juga ingin sedikit komen lah. Saya ni orang biasa saja. Saya orang kampung saja. Mungkin saya ada belajar dan punya pengetahuan tentang apa yang berlaku sekarang. Tentulah saya juga ingin terlibat sama untuk lihat negeri Sabah kita yang kita cintai ini maju ke depan. Saya percaya jika kita ada disiplinnya. Ada disiplinnya, maksudnya ada tolak ansur. Ada penerangan yang sejelas-jelasnya kepada rakyat. Saya rasa SSB ini akan kembali kepada kita. Saya melihat supaya SSB ini tidak ditekan oleh pelbagai cara. Maksudnya, kita tidak mahu SSB menanggung liability yang tinggi. Kerana kita berhasrat bahawa SSB mesti kembali kepada kita di negeri Sabah. Jadi harapan saya sangat besar kepada Dewan Undangan Negeri. Di sinilah tempat kita berbahas. Betul. Di sinilah tempat kita memberitahu rakyat. Di sinilah tempat kita membuktikan segala kebenaran. Apa yang sebenarnya yang berlaku. Jadi jangan jadikan Dewan Undangan Negeri ini tempat kita tuduh-menuduh dan bergaduh, bercakap. Berkenaan pasal tu.